Okey, apa fungsi orang statistik? Iaitu memberi makna kepada angka macam saya kata tadi. Ada nombor, what is the meaning behind, inside there? Okay, and then kita perlu faham asal-usul formula yang digunakan. Itu yang paling penting. Walaupun mungkin kita bukan orang statistik, okay, tapi adalah lebih baik kalau kita faham asal-usul formula yang digunakan. Sebab sometimes, okay, kita tak rasa bila kita faham sebenarnya advantage dia adalah baru kita akan realise kenapa dapatan yang kita dapatkan tu tak synchronize dengan apa yang kita harapkan. Alright? So biasanya kita harapkan okay, benda tu reject each note, tetapi jadi tak reject each note. Kenapa ya? And then bila kita faham asal usul formula yang digunakan, so ini akan memberi nilai tambah. Ini akan memberi nilai tambah. But majority kita skip untuk memahami asal usul formula. Bagi saya memang saya sendiri pun tak tahu formula SEM tu bagaimana, iaitu structural equation model tu bagaimana. Saya cuma sampai dekat logistic regression dan multiple linear regression sahaja yang saya tahu formulanya. Okay, jadi bila tahu formula ni kita boleh senang nak godek kat mana root causes. Okay, macam kita tahu enjin kereta lah. Macam kita tahu enjin kereta, kalau kita tahu dah root causes dia kat mana, kita senang nak baiki. Okay, jadi kita tak perlukan mekanik pun. But now you have to hire lah statistician dalam you punya group dalam buat research. Bila kita tak tahu asal-usul the formula. Alright? Tapi sakitnya sometimes macam saya sendiri, EFA, Exploratory Factor Analysis, saya sendiri pun tak tahu formulanya apa. Okay, so ada benda-benda yang kita tahu. Mungkin saya tak tahu, rakan lain tahu. Okay, jangan samakan, doktor dah Profesor Madya tak tahu, orang lain lagi tak tahu. Tak semestinya. Sebab ilmu ni is not because of the level. Okay, so that is because of dia rajin baca dengan dia rajin mengambil tahu ataupun tidak. Okay, you jangan ada some kinds of stigma. Okay, dia Profesor Madya tak tahu, ini kan lagi yang belum Profesor Madya. No. Okay, jangan underestimate them. Alright. So jangan overestimate me. Okay, itu yang paling utama. Alright, so yang kedua, bukti berangka. Why kita nak bukti berangka ni? So that as evidence. Okay, so kita kira-kira R-square ni untuk apa? Untuk buktikan bahawa model regression itu bagus. Kita kira-kira mean itu sama dengan 1000. Kenapa kita nak test mean tu, mean kumpulan pertama daripada Perak lebih besar daripada kumpulan kedua daripada negeri Terengganu? Kenapa kita nak buktikan semua tu? Kita nak jadikan dia dalam proses membuat keputusan. Okay, of course, semua orang buat research apa pun juga, fungsi dia sama aja kita ni. You bidang marketing ke, management ke, teknologi ke, engineering ke, medical ke, medicine ke, farmasi ke, land survey ke, okay, forest ke, semuanya tujuan kita nak improvise benda-benda yang kita buat tu untuk tujuan apa? Untuk meningkatkan kualiti hidup, quality of life. Okay, tetapi mungkin sikit lah, masing-masing menyumbang seorang sikit. Tapi untuk dikatakan sesuatu benda nak buat keputusan tu, orang nak tahu kenapa you decide begitu. On the basis of what? Apakah information yang you boleh decide bahawa okay, Kedah perlu diberikan peruntukan yang lebih berbanding negeri Sarawak, for example. Okay, so kita perlukan bukti berangka. So di bukti berangka itulah yang boleh diberikan oleh statistik. Okay, mungkin frekuensi, mungkin percentage. Kadang-kadang kita nampak nombor tu macam frekuensi percentage sahaja. Okay, tetapi once frekuensi itu, percentage itu diwakili oleh populasi, maka kita, that's a very good information lah. Kan? Tapi kalau since kita ada sampel, kita kena test dulu. Betul ke? So whatever yang kita kira dalam statistik itu untuk buktikan, itu betul, itu pastu. Okay, ini salah, ini betul. So maksudnya kita nak buktikan kita punya hipotesis. Okay, poin yang ketiga tu kita nak buktikan hipotesis kita betul atau salah. Kita ada some hipotesis, daripada literature review, daripada expert, kita sit down, kita kata masalah jenayah sepanjang COVID adalah menurun. Betul ke? Alright, kita cari bukti berangka. Kita buat hipotesis, kita kira, kita buat unjuran, kita buat ramalan dan kita dapat buktikan, menurun. Right? Ataupun tidak, meningkat sebaliknya. So dalam kita membuktikan hipotesis itu, maka berjumpalah nanti dengan satu topik di bawah statistik, nama dia pengujian hipotesis. Kadang-kadang dipanggil juga inferential statistik.
Kadang-kadang dipanggil juga univariate statistic. Itu topik-topik yang paling basic ketika undergraduate, ketika diploma or even kita ambil master dan PhD. Benda yang paling basic adalah kita tahu bagaimana nak tulis H0 dan H1, bagaimana nak tahu p-value, bagaimana nak tahu buat decision, whether this one is correct or wrong, our hypothesis itu. Okay, supported ke tak supported kita punya hipotesis. Okay, betul ke kita baca literature review banyak-banyak tu, oh terbukti sama di Malaysia juga, terbukti sama di negeri Johor juga, for example. Okay, so perkara yang ketiga itu berat, nampak je point ketiga. Okay, yang keempat, whatever it is yang saya sebutkan, kita memberi makna kepada angka ke, kita perlu memahami formula ke, kita perlukan bukti berangka, hipotesis sebagainya, semuanya berasaskan kepada nilai kebarangkalian. Alright? So nilai kebarangkalian iaitu probability, maksudnya barangkali, bukan barang pasti. Alright, so everything dalam statistik ada risk, ada risiko untuk kita buat salah sebab kita on the basis of kebarangkalian.